Nama saya Aina Syaza binti Ahmad Najib, nombor matrik 18 PI 02057. Pertama, definisi tafsir birra'i. Tafsir birra'i merupakan iktikad, ijtihad dan qiyas. Tafsir birra'i perbuatan mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ijtihad, iaitu tafsir Al-Quran dengan ijtihad setelah mufassir ini mengetahui bahasa Arab, lafaz-lafaz Arab serta wajah adidalahnya, dan juga mengetahui asbab nuzul, iaitu sebab-sebab penurunan ayat, nansih-mansukh dan seumpamanya. Tafsir birra'i ini juga dikenali sebagai tafsir ad-dirayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patricia binti Izhar, nombor matrik 18 BI 02051. Tafsir birra'i adalah sebuah corak penafsiran yang muncul setelah munculnya tafsir bimaksur. Dalam penafsiran sebelumnya, ra'i ataupun akal sudah digunakan para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Penyebab kemunculan corak tafsir birra'i adalah disebabkan semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan lahirnya beragam disiplin ilmu, karya-karya ulama, tafsir, corak tafsir, metod penafsiran berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Maka, tafsir-tafsir itu lahir berdasarkan dengan metod penafsiran seorang mufassir yang didasarkan oleh latar belakang disiplin ilmu yang dikuasainya. Kemunculan penafsiran dengan metod tafsir birra'i juga dipicu oleh hasil interaksi umat Islam dengan peradaban Yunani yang cukup banyak menggunakan akal. Oleh sebab itu, di dalam tafsir birra'i banyak ditemukan peranan akal dalam penafsirannya sangat dominan. Inilah antara lain penyebab munculnya madrasah-madrasah tafsir yang cukup beragam. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan tafsir pada saat ini. Yang seterusnya, mengenai tafsir birra'i, pendapat ulama terbahagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok yang melarang. Menjelang abad kedua Hijriyah, corak penafsiran birra'i ini belum mendapatkan legitimasi dan banyak ulama yang menolak metod penafsiran Al-Quran dengan metod birra'i. Alasan ulama adalah penggunaan corak tafsir ini dengan kata lain adalah menafsirkan Al-Quran, iaitu membicarakan firman Allah tanpa ilmu pengetahuan. Oleh itu, hasil penafsiran hanya bersifat perkiraan semata-mata. Walhal Allah telah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta dipertanggungjawabkan. Surah Al-Isra ayat 36. Golongan yang kedua pula ialah yang berhak memberi penjelasan terhadap ayat Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah, keterangan-keterangan yakni mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Surah An-Nahl ayat 44. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nazirah Balkish binti Nasrizal, 18 BI 02056. Baiklah, pada hari ini saya ingin menerangkan tentang pembahagian tafsir birra'i. Pembahagian tafsir birra'i. Tafsir birra'i terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, tafsir birra'i yang terpuji ataupun al-mahmud. Tafsir birra'i jenis ini adalah suatu penafsiran yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Pelaku atau mufassirnya pula adalah seorang yang pakar dalam bahasa Arab, sama ada gaya bahasanya maupun kaedah-kaedah hukum dan usulnya. Tafsir birra'i al-mahmud ini bertepatan dengan syarak serta jauh dari kejahilan dan kesesatan. Adapun mengenai hukumnya, para ulama membolehkan tafsir jenis ini
berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surah Muhammad ayat yang ke-24. Serta ayat-ayat lain yang mengajak untuk mentadaburkan Al-Quran. Tafsir Birra'i Al-Mahmud ini dibolehkan kerana mufassir menafsirkan ayat dengan memenuhi segala kualifikasi dan bertepatan dengan syarak ditambah dengan ijtihad para ulama itu sendiri. Tafsir Birra'i yang tercela ataupun Al-Mazmum. Tafsir Birra'i jenis ini merupakan penafsiran yang tidak disertai dengan ijtihad tetapi disertai dengan hawa nafsu. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendapat dan keyakinan mereka. Ditafsirkan tanpa ilmu dan hanya meneruti kehendak dengan tidak mengetahui dasar-dasar bahasa dan syariat. Hukumnya adalah haram. Dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta dipertanggungjawabkan. Surah Al-Isra ayat 36. Nama Nur Syahira binti Abdul Malik, nombor metrik 18BI02-067. Seterusnya ialah syarat-syarat untuk menjadi seorang pentafsir. Syarat yang pertama ialah penafsir perlulah menguasai dan memahami bahasa Arab secara mendalam dari segi aspek dilalah maupun hukum yang dapat membuktikan bahawa seorang mufassir menggunakan syair-syair Arab jahiliah sebagai panduan dalam penafsirannya. Yang kedua, penafsir harus melihat dan memperhatikan asbab nuzul ayat yang ditafsirkan ketika Allah menurunkan ayat tersebut. Yang ketiga, penafsir mestilah memahami dan mengetahui nasa dan mansukh, qiraat dan lain-lain. Yang keempat, penafsir juga perlu menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Dan yang kelima, penafsir perlu mengetahui prinsip-prinsip asal agama Islam dan menguasai ilmu yang berhubung dengan bahasa ayat-ayat yang ditafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Jamil. Nombor metrik saya 18BI02052. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang contoh-contoh ayat Al-Quran yang ditafsirkan menurut tafsir Birra'i. Jom kita lihat. Seterusnya, contoh-contoh tafsiran ayat Al-Quran. Terdapat beberapa contoh ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan menggunakan akal fikiran sendiri. Yang pertama, mendakwa diri sebagai Rasul berdasarkan firman Allah SWT, Innaka laminal mursalin, yang bermaksud, sesungguhnya kamu merupakan sebahagian daripada Rasul. Berdasarkan ayat Al-Quran ini, seseorang telah mentafsirkannya dengan menyatakan bahawa ayat tersebut merujuk kepada dirinya sendiri yang menganggap dirinya sebagai seorang Rasul. Yang kedua, ayat yang mendakwa diri sebagai Rasul bagi kaum dan umat tertentu menggunakan firman Allah SWT yang berbunyi, Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, yang bermaksud, sesungguhnya telah kami utuskan bagi setiap umat itu seorang Rasul, iaitu kepada mereka. Dalam ayat ini, seseorang telah mentafsirkan dengan pendapatnya sendiri lalu mendakwa dia adalah Rasul bagi umat tertentu, seperti dia adalah Rasul bagi umat Melayu sebagai contoh. Dan yang terakhir, ayat yang menyatakan solat cukup sekadar zikrullah. Al-Quran yang berbunyi, Innani anallahu la illahu illa ana fa'buduni wa aqimis solah li zikri, yang bermaksud, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Lalu ayat ini disalah tafsirkan dengan menyatakan ayat ini menunjuk bahawa solat itu mencukupi sekadar dengan berzikir kepada Allah, padahal pada hakikatnya ia merupakan satu kenyataan yang salah yang terhasil dari ketiadaan ilmu itu sendiri. Contoh-contoh kitab yang mazmum. Yang pertama, Tanjihul Quran Animatain oleh Abu Hasan Abdul Jabbar dari golongan Mu'tazilah. Yang kedua, Mir'atul Anwar wa Mishkatul Ashraf oleh Maula Abdul Latif Al-Kazarani dari golongan Syiah. Yang ketiga, Tafsir Hasan Al-Askari oleh Abu Musa dari golongan Syiah. Yang keempat, Imyanul Zat ila Daril Ma'ad oleh Muhammad bin Yusuf dari golongan Khawarij. Yang kelima, Warar Al-Fawaid wa Darar Al-Kalaid oleh Abu Qasim Ali dari golongan Mu'tazilah. Seterusnya,
Rahul Ma'ani oleh Shihabuddin Al-Alusi dari golongan Khawarij. Dan yang terakhir, tafsir Atiyah bin Muhammad An-Nazwani Al-Zayyidi tafsir fi tafsir oleh Muslim bin Muhammad, dan beliau daripada golongan Zayyidiyah. Seterusnya, contoh-contoh kitab yang mahmud, iaitu kitab yang dibolehkan. Yang pertama, kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Takwin oleh Al-Baidawi. Yang kedua, tafsir Irsyadul Aqdi Salim oleh Abu Su'ud Al-Imadi. Yang ketiga, tafsir Fathul Qadir oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Yang keempat, tafsir Fathul Bayan oleh Siddiq Hasan Khan. Yang kelima, tafsir Ruhul Ma'ani oleh Shihabuddin Al-Alusi. Yang keenam, Al-Jami' Al-Ahkamil Quran oleh Muhammad bin Abi Bakr. Dan yang terakhir, tafsir Al-Jalalain oleh Jalaluddin Muhammad Al-Mahali dan Jalaluddin Muhammad As-Suyuti.